gila tengok di sekarang tau. Dia bukannya benci kat dia ke dulu? Ais pedih gila. Ni kan macam kena buatan orang je. Semua ni dan banyak lagi di Wanita Hari Ini. Bagi Nisa percaya kewujudan ilmu hitam, ilmu sihir. Ada orang telah menghantar 77 kepada bekas tunang saya. Wanita Hari Ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Wanita Hari Ini kembali untuk siaran 4 Mac 2021 hari Khamis. Hari ini saya dan juga Fiza akan bersama anda hingga 1 tengah hari insya-Allah, dan harapnya anda akan apa yang dirancangkan anda hari ini berjalan dengan lancar dan dipermudahkan, ceria-ceria selalu untuk hari Khamis ini. InsyaAllah. Dan kami harapkan juga ketika ini walau apa pun aktiviti yang sedang anda lakukan, pastikan anda luangkan sedikit masa untuk bersama-sama dengan kami sepanjang 1 jam ini. Ini kerana Fatin ada banyak pengisian-pengisian menarik nak terus kami kongsikan bersama dengan anda di rumah ataupun mungkin yang sedang menonton kami di dalam talian ketika ini melalui www.facebook.com/WHITV3. Tapi kan ini juga mungkinlah ramai kalau kita lihat jalan raya pun dah mula perjalanannya ada sedikit sesak kan waktu pagi, tengah hari dan juga petang, dan ini juga mungkin ada kaitannya dengan di beberapa kawasan negeri di Malaysia yang merupakan hari terakhir PKP pada hari ini, mana esok bakal bermulanya PKPB di beberapa buah negeri. Dan kita harapkan Fadin, walaupun ada diberi sedikit kelonggaran, pastikan kita harus sentiasa menjaga diri kita demi menjaga kesejahteraan insan-insan di sekeliling kita dengan mengikuti segala garis panduan yang telah pun ditetapkan oleh kerajaan. Dan bercakap mengenai COVID-19 ni, suka nak saya sentuh sedikitlah berkenaan dengan statistik semalam 3 Mac 2021 yang mana kes baru dicatatkan sebanyak 1,745 dan kes sembuh 2,276 dan duka cita memaklumkan 7 kematian dicatatkan. Nah, ini sebenarnya orang kata kita semua, kerjasama kita semua dalam melandaikan lagi lingkungan ini, yang mana kita perlu teruskan sehingga COVID ini betul-betul tak ada, Fiza. Betul. Kalau kita lihat dari segi jumlah kes positif itu semakin menurun, alhamdulillah, tahniah diucapkan kepada semua. Tetapi kita jangan terlalu cepat mudah merasa senang hati. Ini kerana kita harus terus memerangi ataupun bersama-sama melandaikan lingkungan COVID-19 ini. Walaupun vaksin telah ada dan diberikan untuk fasa pertama kepada petugas-petugas barisan hadapan, tetapi kita sebenarnya harus mengadaptasi kehidupan normal baharu ini dengan pengawalan kendiri, sentiasa memakai pelitup muka, adanya penjarakan fizikal, dan yang paling penting sekali sebenarnya, kalau kita tak perlu keluar ke tempat-tempat yang tak perlu, kita duduk dekat rumah. Itu yang lebih baik dan juga lebih afdal. Betul. Okey, kami nak kongsikan sesuatu juga kepada anda yang saya kira ini mungkin telah pun anda baca di platform-platform media sosial dan juga dikongsikan di berita-berita yang mana tentang satu berita tular tentang jejambat yang runtuh semalam. Betul. Kalau menurut kejadian itu, pemandu van kilang Muhammad Fairuz Muhammad Yusof 47 mengalami patah tulang bahu sebelah kiri, bengkak pada paru-paru dan berlaku pendarahan dalaman. Dua lagi penumpang, Zaitun Zainal 54 cedera kaki sebelah kiri dan Zakiyah Yaakob 51 cedera betis kiri, melibatkan 2 kematian dan 3 cedera parah. Dan kalau kita lihat daripada Hairan Metro yang dikongsikan 4 jam lalu, pemandu trailer yang melanggar jejambat dalam pembinaan di lebuh raya bertingkat Sungai Besi Ulu Kelang Suka berhampiran desa Tun Razak semalam didapati positif dadah. Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Kuala Lumpur, Asisten Komisioner Zulkifli Yahya berkata, suspek berusia 40 tahun didapati positif metafetamin selepas ujian saringan air kencing di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Daerah Dang Wangi. Inilah sebenarnya yang kita perlu berhati-hati, walaupun dalam keadaan kesesakan, kita semua ada urusan, tapi kita perlu berjaga-jaga dalam perjalanan kita. Walaupun kita kata memang disyaki pengaruh dadah, tapi kita terus untuk beri peringatan kepada penonton untuk terus berjaga-jaga dalam
perjalanan anda. Kita ingatkan diri kita sendiri jugalah untuk sentiasa berhati-hati walau di mana saja kita berada. Kami nak kongsikan kepada anda juga penonton-penonton hari ini yang mana rakan-rakan wartawan kami di Wanita Hari ini, Tasha, Ain, Syifa dan juga Mira berkesempatan untuk memilih beberapa koleksi TikTok pilihan yang untuk sama-sama kami kongsikan kepada anda penonton yang dapat dimanfaatkan. Jom kita saksikan. Mad at Disney, they tricked me, had me wishing on a shooting star. But now I'm 20-something, I still know nothing about who I am or what I'm not. So call me a pessimist, but I don't believe in... Si lo pillo por la calle dice brum, si lo pillo por la disco dice brum, si lo pillo por el área dice brum, 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 si lo... Menarik sebenarnya kan kalau tengok TikTok ni diorang punya semangat ataupun editing diorang tu bagi kita semua ceria. Tapi sebenarnya kan apa yang harus kita kongsikan kalau kita ni kan ada media sosial ni sebenarnya Fatin, kita guna pakai sebaik mungkin untuk kita kongsikan perkara-perkara yang lebih ilmiah dan juga bermanfaat. Kalau kita lihat TikTok tadi ada macam-macam perkara yang dikongsikan kepada anda penonton daripada doktor itu tadi kan. Okey, tapi sebelum kami nak kongsikan kepada anda tentang topik yang bakal kami bawakan bersama-sama dengan penonton hari ini, ada sesuatu yang nak dikongsikan daripada Lactogrow. Yes, pengenalan alat muzik yang mana Grow Happy adalah sangat mudah dan Nestle Lactogrow ingin membantu si manja anda membesar dalam persekitaran yang baik dan Grow Happy bersama keluarga. Jadi dengarkanlah tips Grow Happy hari ini. Tips inspirasi Grow Happy nombor 46, pengenalan alat muzik. Daripada si manja mengetuk benda tak sepatutnya, apa kata belikan alat muzik seperti recorder, set drum kecil, piano mainan untuk pengenalan alat muzik buat si manja. Papa mama, jangan lupa ajar cara nak guna atau ikut saja video tutorial di YouTube. Muzik dapat membentuk mindanya. Berikan Nestle Lactogrow dengan DHA dan probiotik L-Reuteri untuk meningkatkan keselesaan usus. Keceriaan si manja bermula dari perut yang selesa. Orang kata alat muzik ni boleh jadi terapi juga untuk kita sekeluarga. Betul tak? Betul. Bukan anak je tahu, untuk orang dewasa semua kadang-kadang kan. Okey, baiklah. Anda penonton, kami nak kongsikan kepada anda topik yang bakal kita bawakan pada hari ini. Kalau kita lihat sekarangnya di TV3, jam 10 malam, ada satu siri yang cukup-cukup tular berkaitan tentang sihir dan juga ilmu hitam, Fatin. Itu sebenarnya yang nak kami kongsikan kepada anda. Topik kita iaitu buatan orang. Kalau kita bercakap mengenai ini, kita bukanlah pakar, tapi kita sememangnya perlu ambil tahu kerana sekeliling kita mungkin ada wujud isu-isu begini, Fiza. Dan ini yang kami nak terus kongsikan bersama dengan anda penonton, dan jika anda mungkin ada sebarang pengalaman, perkongsian atau apa sahaja yang ingin anda kongsikan bersama dengan kami dan juga panelis di dalam talian kami sebentar nanti, apa kata terus kongsikan di laman sesawang yang telah pun tertulis di kaca TV ketika ini. InsyaAllah jika berkesempatan, kami akan sama-sama bacakan dan kongsikan dengan penonton-penonton di Wanita Hari ini. Baik, kami nak berhenti rehat seketika dan jangan ke mana-mana. Wanita Hari ini. Kembali dalam Wanita Hari ini, seperti yang kami wawarkan berkenaan dengan tajuk buatan orang. Sebenarnya kita tak sabar untuk bertanya kepada kita punya tetamu hari ini yang mana akan menjelaskan sedalamnya berkenaan dengan sihir ini. Okey, tapi sebelum kita nak perkenalkan tetamu kita di dalam talian pada hari ini, apa kata sama-sama kami kongsikan kepada anda sedikit sedutan drama dari drama bersiri Aku Yang Kau Gelar Isteri. Kita saksikan. Awak cintakan Rai. Lepas tu awak nak kahwin dengan dia. Habis tu saya macam mana? Saya rasa awak tak perlu tahu sebab awak sendiri tahu yang saya cintakan Rai. Saya nak awak pandang muka saya sekarang, dekat mata saya sekarang, cakap awak cintakan Rai. Tak nak. Pandang muka saya, pandang mata saya, cakap awak cintakan Rai. Saya tak kisah. Awak! Habis tu selama ni awak rapat dengan saya sebab awak nak dengan Rai kan? Ha? Awak tak berani nak cakap dengan saya. Cakaplah dekat depan muka saya. Kenapa awak
antara dalam sedutan Aku Yang Kau Gelar Isteri, kalau kita yang melihat pun rasa tersiksa bagaimana mereka yang mengalami situasi yang kena buatan orang atau sihir ini. Dan kita tak nak berlengah masa, kita nak memperkenalkan tetamu-tetamu kita yang telah pun berada dalam talian. Ustaz Hanafiah Osman selaku pendakwa bebas. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita juga bersama dengan Encik Nasir Rahman selaku pengurus kepada pelakon dan juga penyanyi Andi Bernadi. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Dan kita juga bersama dengan Kodi yang berada di kampung ketika ini di Pantai Cenang, Langkawi. Apa khabar Kodi? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Mungkin kita boleh mulakan dengan Ustaz terlebih dahulu berkenaan dengan sihir ataupun buatan orang ni Ustaz. Masih lagi ke wujud isu-isu sihir dalam kita mengalami permodenan, arus permodenan sekarang ini. Mungkin Ustaz boleh kongsikan. Bila disebut sihir, dia hidup. Benda ni telah berlaku daripada zaman dahulu lagi sehingga ke hari ini. Ini jelas. Yang keduanya, kita nak tahu adakah sampai bila sihir ni akan berlaku walaupun dunia dah moden? Jawapan dia mudah. Sampai kiamat sihir akan berlaku. Dan raja segala sihir ni adalah Dajjal. Dia akan keluar tak lama lagi, dia akan menyesatkan manusia. Dan kalau dikisahkan dalam Al-Quran, bagaimana Harut dan Ma'rut diturunkan ke atas muka bumi ini untuk mengajar bahawa sihir-sihir yang sebelum ni adalah salah dan dibetulkan sihir. Janganlah kamu melakukan sihir ini macam inilah. Dan kemudiannya dah kisah kerajaan yang dikatakan sebuah kerajaan yang kuat, iaitu Fir'aun. Fir'aun ada tukang-tukang sihir dia. Campak kayu jadi ular. Kemudian Nabi Musa AS membetulkannya dengan mukjizat Nabi Musa AS. Begitu juga dengan sihir-sihir yang lain. Semuanya tercatat dalam Al-Quran. Dan kena ingat, bila kita seorang Islam, apa yang tercatat dalam Al-Quran, kita kena beriman pada kitab-kitab yang telah dikurniakan oleh Allah pada kita. Dan banyak lagi, banyak. Rasulullah SAW juga telah ditawarkan dengan beberapa ayat untuk membatalkan sihir. Itu saya akan cerita lagi. Sihir zaman moden makin makin menjadi-jadi. Baik dari sihir perniagaan, baik dari sihir suami isteri, perpisahan, perceraian, baik juga dari sihir untuk kecantikan, pelaris perniagaan dan macam-macam sihir lagi. Wallahu a'lam. Ada macam-macam sebenarnya Ustaz yang mungkin secara kita sedar ataupun kita tidak sedar, dan mungkin ramai juga dalam kalangan kita yang tidak tahu tentang perkara ini, masih lagi wujud sehingga ke hari ini. Dan kalau mungkin kita boleh dengarkan pengalaman daripada orang yang paling rapat pengurus kepada Andi Bernadi, iaitu Encik Nasir Rahman. Kalau kita lihat tular baru-baru ini di dada-dada akhbar dan juga media sosial tentang keadaan terkini Andi, kalau mungkin boleh dikongsikan. Sebab ada juga orang yang katakan itu sekadar konten ataupun pengisian untuk menambahkan followers dan sebagainya kan. Namun hakikat sebenarnya, kalau boleh dikongsikan keadaan apa yang berlaku kepada Andi sebenarnya, Nasir. Okey, Assalamualaikum semua penonton wanita hari ini, juga Ustaz, tetamu yang lain. Ada satu hari itu saya bercakap dia melalui telefon, mungkin selepas lunch, tapi cara dia bercakap tu agak lain daripada apa yang saya biasa bercakap dengan dia lah, kalau bercerita pasal kerja ke apa ke, tapi reaksi dia berbeza, tapi saya layan je lah. So nampak dia lain. Lepas tu saya refer lagi pada seorang kawan baik dia, dengan cara dia bercakap tu, kat situlah kita dapat trace dia perubahan dia berlaku dari segi karakter dia, cara percakapan dia. So bila kita bercerita pasal kerja pun, kadang-kadang dia okey, kadang-kadang dia tak okey, on and off macam tu lah. Nasir, kalau boleh maafkan saya mencela sedikit. Baru-baru ni saya ada berhubung dengan Farhan, salah seorang juga yang menjaga Andi kan. Katanya ketika dalam keadaan tersebut, Andi langsung tidak mengenali diri Farhan. Sedangkan mereka merupakan rakan sekerja. Betul ataupun tidak? Betul. Sedangkan Farhan ni adalah favourite PR dia lah. Okey. Yang mana Farhan pun bagi tahu kat saya, dia tanya saya, "Bang, Andi kenal abang tak?" Cakap kenal. Sudah cakap, "Alamak, Andi tak kenal saya lah." So daripada situ kita dapat tahulah. Lepas tu Andi, contoh hari ni saya bertanya sesuatu dengan dia ataupun dia buat kerja sesuatu semalam, nanti dia akan tanya, "Semalam dia buat apa?"
Macam itulah lebih kurang. Tapi alhamdulillah Andi masih lagi menerima rawatan buat masa ini dengan seorang ustaz. InsyaAllah sama-sama kita doakan untuk dia recover balik seperti biasalah. InsyaAllah. Baik, itu berkenaan dengan pengalaman Andi sendiri. Mungkin kita boleh tanya juga kepada Kodi, yang mana Kodi juga pernah dalam situasi itu. Mungkin Kodi boleh kongsikan. Alright, Assalamualaikum. Alright, okey. Untuk pengalaman saya terjadi bila selepas habis program reality TV3 dalam setahun lebih. Lepas tu terjadi tu bila besok tu tiba-tiba suara saya ni jadi sengau. Saya punya cara percakapan tu dah tak normal macam orang biasa. Jadi macam orang sumbing cakap. Kita cakap halo macam saya cakap dengan saya nak ayak ngopi, ayak menu lama nasi. Itu. So saya rasa macam apa yang terjadi saya kan. So saya banyak ke perubatan kampung untuk tengok apa sebenarnya yang terjadi. Tapi apa yang saya dapat tahu adalah saya terkena tapi saya cuba cari saya tak suspek siapa, cuma kita ikhtiar untuk diri sendirilah kan, untuk sihat. So alhamdulillah mengambil masa dalam setahun jugalah untuk kembali normal balik. Tapi Kodi nak tanya jugalah, ketika dalam keadaan juga situasi tersebut kan, adakah Kodi mempercayai bahawa ini adalah sihir dan sebagainya, ataupun Kodi merasakan taklah kot ni kena pergi memang tak sihat, kena pergi hospital dan sebagainya? Alright. Pada masa tu saya tak percaya dengan benda ni kan. Tapi bila terjadi ni dia di luar jangkaan saya, sebab bila saya nak minum air ataupun saya nak makan, saya perlu minum dan tutup mulut, dan kalau saya tak tutup mulut dan cara telan pun saya kena dongak ke atas, makan, tutup mulut dan terus telan. Kalau saya dongak macam ni, dia akan keluar nasi, ataupun kalau saya minum keluar air ke hidung. Makan nasi pun akan keluar nasi ke hidung. Okey. Ustaz, kalau kita lihat pengalaman yang dikongsikan oleh Nasir dan juga Kodi tentang keadaan Andi dan juga Kodi sendiri kan, Ustaz, mungkin Ustaz boleh kongsikan juga kepada penonton, adakah ini antara simptom-simptom? Kalau kita tahu demam, simptomnya mungkin batuk ataupun sesama dan sebagainya, tetapi kaedah ataupun kalau kita cakap tentang sihir buatan orang ni, adakah mempunyai simptom-simptom tertentu yang kita boleh kenal pastilah dalam kalangan diri kita sendiri, Ustaz? Simptom selalunya mereka yang kena sihir ni memang ada beberapa simptom. Simptom yang selalunya nak tunjuk mereka kena sihir, kesihatan mereka surut, fikiran kacau, jadi lupa dan juga jadi pemarah, dan juga dia berbeza daripada watak asal dia. Kalau dulu dia seorang yang penyabar, tiba-tiba dia naik temper, maki hamun, mengamuk dan mudah lupa. Dia lupa banyak benda yang dia lupa. Yang nombor dua, sudut fizikal, berat badan dia akan turun atau bertambah dengan mendadak. Nombor tiga, perniagaan. Kalau dia ada buat perniagaan dia merosot secara mendadak. Dan kemudiannya ada yang batuk keluar darah, ada yang batuk keluar benda-benda pelik. Contohnya rambut yang terlalu panjang. Dan kemudiannya ada juga yang lebam-lebam di bahagian tempat-tempat yang macam betis, peha dan belakang badan. Lebam tu bukan kesan gigitan manusia, tetapi bukan kesan kena bucu ataupun apa, tapi kesan akibat gangguan sihir tersebut. Dan kemudiannya mereka rasa badan panas waktu malam. Malam panas, ya Allah, panasnya. Rasa macam tak terkata pasal aircon dan 16 apa semua. Siang rasa sejuk sangat. Dan bila rasa sejuk tu dia terpaksa pakai baju tebal. Orang pun heran kenapa kau pakai baju tebal. Dan ada juga yang kena dia tidur sepanjang masa. Sebab rasa kepala dia amat berat. Dan banyak lagi simptom-simptom yang lain. Tapi itu antara simptom yang selalu terkena kepada mereka yang terkena sihir. Dan yang paling tip, yang paling mudah, mereka sering terganggu dalam tidur. Mereka mimpi jatuh daripada tempat tinggi, dengan mereka juga bermimpi ada binatang buas ataupun binatang berbisa. Mereka juga ada kalanya sampai mengigau, sampai meracau akibat mimpi tersebut. Wallahu a'lam. Ustaz, betul ke orang kata kalau macam kita rambut kan, kita jangan bagi sepa-sepa, ataupun kuku kita potong kena buang betul-betul, itu menjerumus kepada orang boleh sihir kita?
saya bagi 2 tips. Rasulullah SAW memang beritahu dalam Islam adab dia gunting rambut jangan disepar-separan. Kalau boleh kutip dan tanam. Begitu juga dengan kuku. Sebab kuku dia boleh jadikan ilmu pengasih bila digoreng dan dijampi serapah, ditaburkan dalam makanan, orang akan tunduk dengar cakap kita ataupun jadi pengasih pada kita. Rambut pula memang boleh diikat pada patung dan kemudiannya diserapahkan, dipuja, diperasap dan kemudiannya menjadikan seseorang itu kalau kita patung tu dicocok dengan jarum di bahagian jantung, maka jantung dia sakit. Lepas tu dia alih pada lutut, pada nak orang tu sakit. Jadi memang benar dalam Islam rambut Rasulullah SAW pun dikatakan disihir melalui rambutnya yang diambil oleh tukang sisiknya, iaitu Labib. Labib ni kemudiannya menyerahkan pada orang Yahudi dan diikat pada seketul batu, ditanamkan dalam telaga buta dan kemudiannya dilakukan sihir di situ. Sehingga turun surah Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas, baru sihir disebut terbatal. Wallahu a'lam. Ustaz, banyak lagi nak kita kongsikan bersama dengan Ustaz tentang mungkin antara amalan-amalan yang juga boleh diamalkan oleh kita ni bagi mengelakkan diri kita daripada disihir, pengalaman daripada Kodi dan juga Nasi. Tetapi sebelum tu, apa kata kita dengarkan dahulu pendapat orang ramai sama ada mereka sedar ataupun tidak wujudnya sihir pada zaman sekarang ini ataupun sejauh mana mereka mempercayainya. Kita dengarkan. Saya betul-betul percaya wujudnya ilmu hitam. Ada orang telah menghantar 77 kepada bekas tunang saya dan pada malam tersebut juga saya telah dirasuk dan terdapat pocong di hadapan rumah. Saya telah memakan satu bungkusan coklat yang masih dibalut sempurna, telah menyebabkan saya menyukai lelaki yang langsung saya tak suka tanpa sedar. Saya percaya sebab benda-benda ni even kita nampak kat movie, kadang in real life ada juga pasal benda ni. Dia macam ada dia tak puas hati, so dia benda-benda sihir tu. Bagi Nisa percaya kewujudan ilmu hitam, ilmu sihir. Orang sekeliling Nisa ada yang kena buatan sihir kerana ada yang tidak suka dengan kejayaan dia, ada yang tidak suka dengan kebahagiaan dia. Walaupun dunia ni dah moden, but still lah certain orang ni dia akan guna juga ilmu hitam ni untuk dapatkan apa yang dia nak. So benda ni saya rasa sampai bila-bila pun kita susahlah nak elak. Adalah kerana mungkin bagi mereka ini adalah jalan yang mudah untuk mereka mendapatkan sesuatu. Adanya hasad, dengki dan juga dendam dalam diri mereka. Mungkin sebab hati tu tak cukup kuat, kita kena tanamkan rasa bersyukur dengan apa yang kita ada, tak boleh dengki-dengki dengan semua orang. Sebab tu bila kita tengok apa yang orang ada, kita tak ada atau kita tak dapat apa yang kita nak, dia pergi kepada option ilmu sihir ni. Rata-rata menyatakan tak boleh tengok orang lebih, hati busuk, hati hitam ataupun nak dapat apa yang kejayaan orang lain dapat. Mungkin kita boleh teruskan dengan Nasir sendiri. Sewaktu Andi dalam situasi itu, bagaimana agaknya situasi yang mungkin ahli keluarga bersama dengan Andi ataupun jalan terawal dilakukan untuk mendapatkan perubatan? Okey. Apa yang Ustaz cakap tadi, tanda-tanda apa semua tu boleh dikatakan 90% berada pada Andi lah. Tanda-tanda yang terkena sihir tu, apa sahaja yang berlaku dekat badan dia lah, apa sahaja kan. So pada hari perubatan, untuk makluman, Andi punya family ni sebenarnya semua tinggal di Kota Kinabalu, Sabah. Okey, so jadi Andi tinggal bersama rakan bisnes dia, Encik Mat. So melalui Encik Mat ni lah, dengan kontak yang ada, dia telah hubungi seorang ustaz, terus datang ke rumah pada petang tersebut. Sebenarnya Andi kali kedua saya perasan dia kena, dia pernah datang rumah saya. Ada satu hari malam tu, dia memang satu karakter yang lain lah. Dia datang rumah saya, so family saya pun biasa jumpa dengan dia. So tahu Andi ni macam mana, cara borak macam mana, apa semua kan. So pada malam tersebut dia datang rumah saya, lepas makan, sambil makan tu dia sembang tu a bit lain lah. Cuma di siang harinya, tambah pula kita sekarang kan COVID. Kita ingatkan simptom-simptom COVID ke. So Andi pergi buat swab test apa semua, dia muntah-muntah, makan muntah. Terkeluar itu yang dia kena tahun lepas, hujung tahun lepas. Maksudnya baru-baru ini bila terkena lagi sekali tu yang kita macam trigger, macam ada something yang tak kena lah. So kawan baiknya yang bernama Mak tu call ustaz,
datang ke rumah, tengok. So ustaz tu datang je, dia dah dapat tahulah, dapat detect. Contoh dia jumpa katak tu, sebenarnya katak tu tempat Andi lepak sebelah petang atau malam, betul-betul atas kepala dia. Okey, sedangkan bumbung itu boleh di-cross daripada tingkat 1. Maid dia orang selalu cuci tempat tu sebab dia polikarbonat yang boleh nampak kan. Tak ada pun, hari-hari dia cuci memang tak ada, tapi pada hari ustaz tu datang ada benda tu. So ada beberapa benda-benda lain lagi lah di sekitar rumah tersebut lah. Okey, dan itu antara perkara situasi sebenar yang terjadi kepada Andy sendiri yang mungkin ramai dalam kalangan penonton kita sebelum ni rasa macam tak percaya tentang wujudnya perkara sebegini kan. Kalau Kodi boleh kongsikanlah juga selepas melalui perawatan selama hampir setahun itu Kodi, dan sekarang ini bagaimana Kodi merasakan diri Kodi, dan ada tak Kodi merasakan bahawa Kodi harus sentiasa berhati-hati bagi mengelakkan perkara yang tidak diingini ni daripada berulang lagi? Alright, sebanyak perubatan saya sepanjang setahun tu sebab saya pergi merata lah dekat ustaz, dekat perubatan Islam Darul Shifa. So bila semua cakap yang simptom ataupun semua suspek yang sama, so saya cakap mungkin ini betul lah terkena dekat aku kan. So sepanjang tu saya rasa mengambil masa dalam setahun tu saya kembali untuk praktis semula untuk nyanyi sebab saya tak boleh nyanyi, suara macam ada terlekat dekat sini. So itu saya pernah macam pergi gunting rambut sebab seorang ni saya tak tahu yang dia pernah boleh berubat. Itu dia cakap kat saya, kenapa bau busuk dekat mulut saya ni, bau macam bangkai kan. Lepas tu dia buat macam mana tahu, dia muntah. Lepas tu dia cakap dah okey. So macam kenapa jadi macam tu kan. Saya tak tahulah kan sebab perubatan dia macam mana, sebab dia boleh berubat. So, saya pun macam saya pergi jumpa balik ustaz, dia cakap saya bagi tahu yang tukang gunting rambut tu cakap ada bau bangkai dekat mulut saya kan. Saya buat perubatan lagi lah, dan di samping tu saya jadi macam dia relate dengan penyakit saya yang Guillain-Barré palsy. Guillain-Barré syndrome, sorry. So saya jadi macam saraf jadi macam problem, saya tak boleh bergerak. Saya tak boleh buka mulut, saya tak boleh bergerak, semualah anggota-anggota muka semua. Okey. Dalam setahun itulah saya kembali sihat semula. Kiranya Kodi melakukan dua-dua kaedah rawatan, kaedah rawatan perubatan Islam dan juga kaedah rawatan moden. Ustaz, sebenarnya kita ada banyak nak kongsikan tetapi di kesuntukan masa ni Ustaz, mungkin ini penting juga untuk sama-sama kita kongsikan kepada penonton kita. Sebab kadang-kadang apatah lagi bergelar selebriti ataupun hari ini ada media sosial, kita kongsikan gambar kita merata-rata. Dengan sekali tekan je semua orang boleh tahu gambar kita kat mana, rumah kita kat mana. Kadang-kadang orang dalam bilik tidur dia pun dikongsikan di media sosial. Jadi mungkin Ustaz boleh ada pesanan dan juga amalan-amalan yang boleh diamalkan oleh kita semua penonton-penonton bagi mengelakkan daripada diri kita disihir buatan orang ini Ustaz. Silakan. Yang pertama saya nak kongsikan kepada golongan selebriti ni, ringkas dia, bila bergambar tahan nafas. Gambar tahan nafas, sebab gambar yang ketika kita tahan nafas, Tok Bomo nak sihir tak boleh sihir. Tapi ketika bernafas apa semua tu, tu dia ni. Yang nombor 2, jagalah barang-barang yang rambut, kuku kita, kalau boleh biarlah dalam keadaan bersih. Nombor 3, sebelum tidur ambillah wuduk. Nombor 4, kalau boleh banyaklah mendekatkan diri pada Allah. Dan Rasulullah SAW mengajar beberapa doa. Yang pertama, Bismillahillazi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i was-sami'ul 'alim. Dibaca 10 kali pagi, 10 kali petang. Barang siapa yang membaca dengan nama Allah, tidak ada sesuatu di langit dan di bumi yang boleh memudaratkan aku melainkan dengan izin Allah. Sebenarnya doa itu menyebabkan kita ada kekuatan mental dan semangat. Tak ada siapa yang boleh memudaratkan aku melainkan dengan izin Allah. Kita ulang 10 kali, kita akan jadi confident, yakin kekuatan jiwa kita kuat, sukar untuk disihir dan juga diganggu. Yang ketiga, jangan lupa ayatul kursi. Setiap kali lepas solat, baca ayatul kursi. Orang perempuan dalam haid pun boleh baca ayatul kursi. Tapi dengan syarat dilazimkan. Walaupun bila-bila dia ingat baca ayatul kursi. Sebab tanpa memegang mushaf. Dan seterusnya selepas membaca ayatul kursi, jangan lupa ayatul kursi ni ayat yang terakhir tu boleh diulang 7 kali.
Kerana ayat yang terakhir tu, jangan kamu sangka Allah sibuk menguruskan segala-galanya. Allah boleh urus langit dan bumi ni, planet 248 bilion planet, 280 juta matahari yang ada di atas muka bumi ni Allah boleh uruskan. Takkan sihir jin kecil macam tu Allah tak boleh nak batalkan. Sebab tu kita kena baca ayatul kursi. Dan ayat yang terakhir tu ulang. Boleh juga kalau mereka yang ingin merawat menggunakan garam kasar dan lada hitam untuk dipijak. Waktu pijak tu garam kasar dan lada hitam tu 2 kilo garam kasar, lada hitam 100 gram. Bacakan surah Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Iza saya lupa. Surah Al-Fil, kuda. Dan ayat terakhir faja'alahum ka'asfin ma'kul tu ulang 7 kali, pijak pada garam kasar. Bomo yang merawat yang menghantar sihir pada kita tu akan dihantar balik jin tu kepada mereka. Banyak teknik. Dan elok juga mandi limau. Limau ni asid. Jin sihir ni dia ada bentuk. So mandi dengan limau, baik limau purut atau limau nipis. Jin yang tukang sihir ni menghantar jin. Jin yang membawa alat-alat ataupun mencederakan kita tu. So eloknya kita batalkan sihir tersebut dengan mandi limau ataupun air daun bidara. Wallahu a'lam. Baik, saya rasa cukup sempurna rumusan dan juga nasihat daripada Ustaz untuk kita semua berjaga-jaga mengamalkan segala yang dikongsikan oleh Ustaz. Okey, kita nak ucapkan terima kasih kepada Ustaz Hanafiah Osman kerana bersama dengan kita. Begitu juga dengan Nasir Draman dan juga Kodi Rani sama-sama untuk berkongsi berkenaan dengan topik buatan orang ini. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada semua tetamu di dalam talian kita pada hari ini. Kami harapkan perkongsian kami pada hari ini sedikit sebanyak dapat memberi manfaat dan juga penerangan kepada anda penonton-penonton tentang sihir buatan orang ini. Kami akan kongsikan sedikit keratan di dalam laman sawang Instagram kami nanti dari segi doa-doa dan amalan-amalan yang boleh diamalkan. Tetapi kita nak berehat dahulu seketika. Sekembalinya nanti kita akan bersama dengan tetamu istimewa di studio. Wanita hari ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari ini yang seperti telah pun dijanjikan awal tadi. Hari ini kita akan bersama dengan seorang tetamu yang cukup istimewa di studio. Isnin nanti merupakan sambutan Hari Wanita dan istimewanya tetamu kita pada hari ini kita bersama dengan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat yang berhormat Datuk Seri Rina Mohamed Harun. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah Fiza. Terima kasih. Ya, sama-sama kerana sudi bersama dengan kami hari ini YB. Dan mungkin YB boleh kongsikanlah juga kepada penonton-penonton wanita hari ini. Kalau kita tahu Isnin nanti merupakan sambutan Hari Wanita. Apakah tema sambutan Hari Wanita tahun 2021 dan kenapa agaknya tema tersebut dipilih YB? Okey, kita akan menyambut sambutan Hari Wanita di peringkat dunia dan akan disambut juga di Malaysia pada 8 Mac iaitu hari Isnin ini. Hanya beberapa hari saja lagi. Jadi kementerian telah memilih tema untuk hari sambutan Hari Wanita pada tahun ini, Wanita Wajah Negara dengan tema Wanita Bangkit Mendepani Cabaran. Jadi bila kita pilih tentang tema Wanita Bangkit Mendepani Cabaran ini, dia bukan sekadar hanya tema semata-mata, tapi inilah yang kita nak berikan kepada wanita yang ada di luar sana itu bahawa kita tahu tahun 2020 penuh dugaan dan cabaran. Benar. Ya, pandemik COVID-19 melanda negara, bukan saja negara tapi seluruh dunia. Jadi sudah pasti ya ada ramai yang terjejas dari segi pendapatan, ya, yang kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Jadi kita nak wujudkan satu semangat juang yang ada pada setiap wanita. Wanita ni memang ada, dia cekal, dia tabah walaupun lembut di luar. Ya. Jadi kita nak wujudkan, sebab itu kita pilih wanita bangkit mendepani cabaran dengan satu semangat yang lebih hebat lagi untuk kita menuju ke tahun 2021 dan tahun yang berikutnya dengan lebih bersemangat dan insya-Allah kejayaan akan menanti kita bersama. InsyaAllah. Saya dengar tema tu wanita bangkit mendepani cabaran, saya pun rasa bersemangat YB. Saya kira begitu juga penonton-penonton kita dan semua sedia maklum bahawa KPWKM merupakan kementerian yang sememangnya bertanggungjawab untuk memperkasakan golongan wanita di Malaysia. Dan kita nak YB terangkan juga kepada penonton-penonton kita apakah antara usaha-usaha yang dilaksanakan oleh kementerian dalam terus memperkasakan wanita-wanita di Malaysia. Ya. Sebagai menteri yang bertanggungjawab menjaga Kementerian Pembangunan
golongan wanita, keluarga dan masyarakat ya. Sudah pasti fokus utama juga diberikan kepada wanita. Kita menafsiri bahawa wanita ini tanggungjawabnya besar. Ya, sebagai 48.5% penduduk di Malaysia ini terdiri pada golongan wanita. Sebagai contoh, kita tengok waktu COVID-19 ini melanda, mungkin ada juga yang ramai yang work from home. Tapi dalam work from home itu mereka juga terus menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai ibu. Benar. Ya, kena jaga juga anak-anak, kena juga teruskan kerja. Jadi banyak program-program yang kita laksanakan ini bukan saja dari segi psikologinya, dari segi bagaimana menguruskan keadaan itu ketika pandemik berlaku, dan program-program yang dijalankan secara atas talian. Dan kita lihat usaha-usaha ini, ya, kementerian tak pernah akan terus berusaha untuk memastikan yang dasar wanita negara itu terus bukan sahaja hanya tinggal dasar, tapi terus diimplementasikan. Ya. Sebagai contoh, kita tahu bahawa kita bukan sahaja di Malaysia tapi juga di peringkat antarabangsa, ratifikasi CEDAW, diskriminasi against women dan sebagainya juga kita ada, dan kita juga program-program yang kita laksanakan untuk memperkasakan wanita itu supaya wanita ini dia akan seiring dengan perkembangan baru, dengan teknologi yang baru, dengan cara menjaga anak-anak. Dulu mak kita jaga kita tak sama. Betul. Sekarang kita jaga anak kita berbeza. Dan tanggungjawab itu dan semakin besar. Dan kita juga mahukan wanita ini berada menjadi pembuat dasar, pembuat keputusan. Alhamdulillah kalau di sektor awam itu kita dah capai lebih daripada 30%, iaitu 37.3%. Tapi kita lihat di sektor swasta ni, di syarikat-syarikat di senarai di Bursa Malaysia ni masih lagi rendah, 17.2%. Jadi ini usaha supaya kita nak wanita ini diberikan tempat bukan sahaja kerana kota, tapi kerana mereka memang berkelayakan. Berkelayakan dan juga berkemampuan. Sinonimnya bidalan tangan yang menghayun buayan juga mampu untuk menggoncang dunia, YB. Ya, betul. Okey, YB, kalau kita lihat daripada penjelasan YB itu tadi, dah banyak sebenarnya usaha-usaha yang telah pun dilakukan oleh pihak kementerian sendiri. Jadi, kalau kita lihat pula bagaimana sebenarnya usaha-usaha yang bakal dilaksanakan oleh kementerian untuk tahun 2021 ini pula. Bila kita lihat yang saya ni baru belum genap setahun lagi, 10 Mac. Tapi kita tengok dalam tempoh setahun ni banyak yang kita belajar bagaimana kita untuk menambah baik lagi, bukan saja dari segi program tapi juga dari segi perkhidmatan. Dan dalam tempoh 2020 ini, kita ada bagi bantuan sebagainya kepada ibu tunggal ini sebagai contoh. But it's only one off. Kita beri bantuan kepada 150,000 orang ibu tunggal yang mendapat RM300. But it's only one off. So kita tak rasa ini satu perkara yang perlu kita hentikan setakat itu. So kita ada database. So kita di pihak kementerian kita bekerjasama dengan kementerian-kementerian lain. Sebab untuk menjaga wanita ni dia bukan hanya tanggungjawab satu kementerian saja. Dia melintasi pelbagai agensi dan juga kementerian. Kita bekerjasama dengan Kementerian Pembangunan Luar Bandar, kita bekerjasama dengan Pembangunan Usahawan dan Koperasi sebab bajetnya ada juga di kementerian-kementerian lain, tapi pesertanya ada di Kementerian Wanita. Jadi kita bukan sekadar membagi bantuan tapi kita nak in long term mereka ini boleh menjana pendapatan, mereka ini boleh juga untuk berdikari pada masa akan datang. Bukan saja dari segi keuangan, dari segi literasi undang-undang. Kita juga ni insya-Allah pada 6 hingga 8 Mac ini adakan satu program khas untuk ibu tunggal yang bila kita lihat kebanyakannya daripada golongan B40 waktu pandemik ni ramai juga yang ditinggalkan suami dan sebagainya. Kadang-kadang ada di kalangan mereka nak hire lawyer pun tak mampu. Kita ajar mereka ini supaya ada juga di antara mereka ini yang bila pergi ke mahkamah mereka boleh mewakili diri mereka sendiri tanpa peguam. Saya dah jumpa orang ibu tunggal hanya sekolah sampai darjah 6 tapi bila berada di mahkamah, bila dia fight untuk diri dan anak dia, akhirnya dapat apa yang dituntutkan. Ini program-program pemengkasaan kepada wanita. Kita nak wujudkan juga Majlis Wanita Negara. Supaya agenda wanita ini jangan lagi dipandang sepi. Kita tak nak hanya letak di buku, hanya letak di kertas, tapi mesti diimplementasikan. Dan yang penting bila diimplementasi tu kena ada pemantauan, kena ada pelaksanaan. InsyaAllah sebagai menteri tu tugas saya
kita bersama dengan rakan dan warga kerja kementerian, kita akan terus berusaha untuk memperkasakan wanita, untuk memperkasakan keluarga, kerana itu salah satu untuk menjadikan negara kita lebih aman dan makmur. Macam YB katakan awal tadi, wanita ni nampak lembut di luar tetapi cekal dan hebat di dalamnya. Supaya suara wanita akan terus didengari dan diperkasa. Okey YB, kalau kita nak tahu juga, mungkin kalau YB boleh kongsikan, apakah sebenarnya antara contoh-contoh inisiatif KPWKM dalam menyokong psikososial golongan wanita ini sebenarnya YB? Kita lihat sekarang ni isu kita ada telecounselling yang kita buat bermula daripada 25 Mac 2020. So banyak soalan, banyak yang aduan yang diterima yang memerlukan bimbingan dari segi psikologi. Dan kita bekerjasama dengan hampir lebih daripada 700 orang kaunselor yang berdaftar. Namun bila banyak aduan yang kita terima, saya merasakan bahawa kita perlu wujudkan satu kumpulan psikososial. Kerana ramai kerana sekarang ni ramai yang emosinya mudah terusik, ialah dengan keadaan kehidupan sekarang. Sebab itu di kementerian kita menubuhkan skuad wajah. Skuad wajah ni adalah wanita anti jenayah. Yang alhamdulillah dah banyak program bimbingan yang kita berikan dan dia telah disertai hampir 70,000 orang wanita di seluruh Malaysia. Jadi yang ini kita nak supaya di kalangan masyarakat itu, kalau nak jadi kaunselor tu dia kena ada minimum degree dalam kaunseling. Jadi kalau psikososial sekurang-kurangnya ada di kalangan ahli keluarga kita, ada kalangan daripada masyarakat kita yang mendapatkan bimbingan ini. Jadi mereka boleh membantu juga kepada yang lain. Dan ini juga telah saya bawakan dalam mesyuarat baru-baru ini bersama dengan Exco Wanita yang menjaga wanita di seluruh negara. Wakil-wakil daripada setiap negeri ada dan mereka pun bersetuju untuk kita bekerjasama untuk memperluaskan lagi skuad wajah ini. Bersemangat saya dengar apa yang dikongsikan oleh YB ini, dan saya kira begitu juga penonton-penonton wanita kita hari ini yang merasakan nasib mereka ini akan terus dibela. Mungkin YB boleh kongsikan juga bersempena dengan sambutan Hari Wanita 2021, apakah program-program yang akan dilaksanakan oleh kementerian untuk memeriahkan sambutan kali ini? Maklumlah suasananya berbeza kan? YB silakan. Kali ini suasananya berbeza selain daripada kita ada program yang akan kita sambut pada 8 Mac ini secara atas talian yang insya-Allah dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Haji Muhyiddin Yassin, Perdana Menteri kita, dan program-program lain kita adakan juga program-program tentang untuk wanita, program-program dengan kami baru saja bekerjasama dengan Talent Corp untuk mencari peluang juga pekerjaan untuk wanita. Jadi kita tahu masalah wanita apa, kekurangan pekerjaan, kita buat kerjasama dengan Talent Corp, dengan kementerian-kementerian lain, bahawa kita ada peserta yang daripada wanita yang memerlukan pekerjaan, tolong bagi perhatian khusus kepada mereka. Kita nak yang ini khas untuk wanita saja. Jadi selain daripada dengan kerjasama bersama dari segi pekerjaan, program-program keusahawanan, keuangan yang juga yang kita laksanakan, dan malam ni insya-Allah kita ada juga forum ehwal perdana di Dewan Nur sendiri di kementerian semua menceritakan pasal wanita. Kalau boleh saya kongsikan juga, esok bakal berlangsungnya khutbah Jumaat bersempena Hari Wanita dan kemudian Majlis Perasmian Hari Wanita 2021 pada 8 Mac dan juga pelbagai lagi program-program yang bakal dikongsikan. Baiklah YB. Jadi kalau kita nak tanya, ini soalan saya kira penting yang mungkin penonton-penonton nak dengar. Apakah sebenarnya harapan YB Datuk Sri dalam perjuangan untuk terus memperkasakan golongan wanita di Malaysia ini, YB? Silakan. Bila kita memilih wanita bangkit mendepani cabaran, saya mahukan semua wanita Malaysia untuk terus bangun dan bangkit apa sahaja dugaan dan cabaran yang kita hadapi sebelum ini. Saya sebagai menteri pun jangan kata saya tak ada dugaan dan cabaran, banyak dugaan dan cabaran. Tapi kita terus bangkit mendepani cabaran itu, apa yang lebih penting untuk kita terus positif. Sebab saya yakin setiap diri wanita itu di dalamnya penuh dengan kecekalan dan ketabahan. Wanita kena bangun untuk sokong wanita. Lelaki juga, sebab kita nak lelaki, sebab setiap seorang daripada kita lahir daripada perut seorang wanita. Dan kita nak wanita ini menjadi wanita yang bukan sahaja dia akan terus berjaya dari segi politik, dan kita nak lebih ramai lagi ahli parlimen dan wakil rakyat juga daripada wanita. Kita nak juga pembuat keputusan ini juga lebih ramai daripada wanita. Dan kita perlukan wanita ini sebelum kita nak orang lain sokong kita,
kita kena sokong diri kita sendiri. Dari wanita kepada wanita. Okey. YB, kita berikan peluang kepada YB untuk berikan ucapan selamat Hari Wanita kepada seluruh penonton wanita hari ini. Walaupun hari ini baru 4 Mac, tapi ucapan pertama sebelum 8 Mac. Silakan. Okey, saya Rina Muhammad Harun sebagai Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat ingin mengambil kesempatan ini mengucapkan selamat menyambut Hari Wanita kepada semua wanita yang ada, dengan tema kita pada tahun ini Wanita Wajah Negara, dengan prinsipkan bahawa wanita kena bangkit mendepani cabaran. InsyaAllah, apa saja dugaan yang kita hadapi, wanita bangkitlah. Apa saja dugaan dan cabaran, insya-Allah kalau kita bersama, kita akan lebih berjaya lagi. InsyaAllah, wanita semua dengar, kita harus bangkit dan sama-sama untuk kita mendokongi diri kita sendiri, insya-Allah. Terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada Yang Berhormat Datuk Seri Rina Muhammad Harun selaku Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat di atas perkongsian pada hari ini. Saya kira YB, ramai wanita hari ini akan terus bangkit untuk terus mendepani cabaran yang mendatang dalam kehidupan mereka. Terima kasih. Selamat Hari Wanita, YB. Selamat Hari Wanita. Terima kasih. Kami nak berehat dahulu seketika. Teruskan bersama kami di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Kembali dalam Wanita Hari Ini, ada sesuatu yang menarik nak kami kongsikan dengan anda penonton Wanita Hari Ini. Kiki Kayangan dah approve nak bagi 10,000 atau wang terkumpul untuk Hot Celebrity, dan dengarkan Hot FM setiap Isnin hingga Jumaat bersama geng Pagi Hot dan Jam Hot. Kalau jawapan salah, Kiki up lagi RM500 setiap round. So good luck untuk anda yang sertai. Menariknya, Kiki nak kasih duit. Banyak tu. Okey, itu dia tentang Hot FM yang kami nak kongsikan kepada anda daripada Hot Celebrity. Jadi dengarkan geng Pagi Hot dan juga Jam Hot kalau anda nak dapatkan hadiah yang ditawarkan. Baiklah penonton, nampaknya kita telah pun sampai di penghujung siaran untuk hari ini. Dari awal jam 12 hinggalah ke 1 tengah hari ini, kami harapkan perkongsian yang kami bawakan pada hari ini sedikit sebanyak dapat memberi manfaat dan juga pengetahuan baru kepada kita semua. Tapi yang penting, Fatin, yang baik itu kita jadikan tauladan, yang buruk itu kita jadikan sempadan. Dan kita akan bersua lagi esok bersama rakan-rakan kami dengan topik isteri acuan suami. Apa maksud itu? Maksudnya kena ikutlah kan apa yang dibimbing oleh suami. InsyaAllah. Nak tahu dengan lebih lanjut lagi tentang perkongsian isteri acuan suami ini, pastikan terus bersama kami esok di Wanita Hari Ini. Kami mengundurkan diri di sini. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum. Ibu istri permaisuri. Dia Pusawati, aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik putri dalam hal jati diri. Dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata watanya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia Pusawati, aliran masa kini. Dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi